Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Memperkenalkan diri saya yang bernama Edwin Tan Jenway. Saya merupakan seorang pelajar di SMK Bukit Katil, Melaka. Pada malam yang indah bagai bulan di pagar bintang ini, saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang sebuah novel yang bertajuk Merantau ke Delhi. Buku yang ditulis pada tahun 1930-an ini merupakan sebuah karya oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang dilahirkan pada 17 Februari 1908. Buku ini diterbitkan oleh PTS Publishing House yang merupakan satu-satunya penerbit Malaysia yang diberikan hak bagi menerbitkan kembali karya-karya Hamka di Malaysia. Cetakan pertama buku ini adalah pada tahun 2015 dan diikuti cetakan ketujuh pada tahun 2019. Buku ini mempunyai 16 bab dan dicetak dengan bilangan 234 muka surat. Harga buku ini adalah RM15 bagi penduduk Semenanjung dan RM17 bagi penduduk Sabah dan Sarawak. Merantau ke Delhi mengisahkan tentang Leman dan isterinya Poniam dari awal mereka bercinta sehinggalah ke kehidupan selepas berkahwin. Kedua-dua mereka dari suku kaum yang berbeza, yang mana Leman dari suku Minang yang terkenal dengan adat perpatih dan Poniam pula dari suku kaum Jawa. Pada awalnya, Poniam menolak permintaan Leman untuk menjadi isterinya, tetapi setelah dipujuk rayu dan Leman bersumpah akan setia, menyebabkan Poniam menerima Leman sebagai suaminya. Setelah berkahwin, susah senang diharungi bersama, walaupun pada awalnya mereka sukar menyelesaikan diri kerana latar budaya yang berbeza. Bagi Leman, tugas suami adalah untuk mencari rezeki dan isteri hanyalah di rumah dan tidak perlu masuk campur urusan pekerjaan si suami. Berbeza dengan Poniam yang lantaran budaya hidup kaumnya percaya bahawa si isteri berhak untuk mengetahui serta membantu jika suaminya mengalami masalah dalam urusan pekerjaannya. Akhirnya, berkat kesungguhan mereka berdua dan Poniam yang sanggup bergadai harta kekayaannya, Leman semakin maju dalam perniagaan kainnya sehingga mampu berniaga di kedai. Semenjak mereka berdua hidup senang, mereka berdua tidak pernah bersikap sombong, malah menolong sanak saudara yang sering datang memohon bantuan. Malangnya, kebahagiaan yang dikecapi bertahun tidak dikurniakan cahaya mata. Setelah perniagaan semakin maju, Leman bercadang untuk pulang ke kampung halamannya di Padang dan Poniam mahu mengikutinya pulang. Kepulangan mereka disambut dengan meriah oleh sanak saudara Leman. Budi pekerti dan keramaan Poniam menarik hati sanak saudara Leman. Malangnya, masih ada suara-suara kecil yang mempersoalkan Poniam yang bukan sama kaum dengan mereka. Hal ini dianggap satu perkara yang besar kerana adat Minang yang mementingkan kaum keturunan dari pihak perempuan. Pihak lelaki hanya dianggap sebagai pencari harta sahaja dan perlu memberikan kekayaan serta kesenangan kepada pihak perempuan dan kaum keluarganya. Maka, kesetiaan mereka berdua bakal diuji apabila kaum keluarga Leman menyarankan agar dia berkahwin seorang lagi dengan perempuan yang sama sukunya. Konflik bermula apabila Leman lemah dan termakan saranan kaum keluarganya. Dia mula lupa akan janjinya kepada Poniam untuk terus setia sehingga akhir hayatnya. Dia lupa segala pengorbanan Poniam dalam membantunya memajukan perniagaannya satu ketika dulu. Di matanya, hanya terbayang-bayang wajah Mariatun yang bakal dijodohkan dengannya. Di fikirannya, berlegar-legar hasutan sanak saudaranya tentang pentingnya mengawini orang kampungnya sendiri. Walaupun novel ini ditulis pada tahun 1930-an, saya berpendapat kisah ini masih lagi relevan dari segi kehidupan pasangan suami isteri. Apabila berlaku ketidakadilan dalam perkahwinan yang mana hanya satu pihak yang sanggup berkorban, akan wujudlah masalah dan akhirnya membawa kepada perceraian. Persefahaman dan sikap bertolak ansur amat perlu dalam melayari batera perkahwinan, apatah lagi yang mengamalkan poligami. Selain itu, ketua keluarga iaitu si suami perlulah bijak dalam menenangi karena para suami agar tidak wujud rasa tersisih atau tidak adil dalam kalangan isteri. Pada pendapat saya, novel ini boleh ditambah baik dari segi glosarinya, ada juga perkataan yang kurang difahami dan tidak dimasukkan dalam glosari. Terdapat juga ayat yang kurang saya fahami, mungkin kerana penggunaan bahasa lama dan bahasa Indonesia. Secara tidak langsung agak mengganggu kelancaran pembacaan. Baiklah, itu sahaja kisah tentang buku ini dan telah pun saya meluahkan pendapat tersendiri. Saya harap pembicaraan saya ini boleh difahami dan boleh dijadikan ilmu pengetahuan buat pembaca buku di luar sana yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang buku ini. Sekian, terima kasih.